Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Fahmi Shah bin Azhar, nombor matrik 268442 daripada PJJ UUM Kuantan, Pahang. Tugasan kumpulan dasar analisis fiskal. Tajuk tugasan ialah sistem cukai dalam sesebuah negara. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan berkenaan dengan konsep utama dalam sistem cukai barang dan perkhidmatan Singapura. Cukai ini telah dilaksanakan pada 1 April 1994 di Singapura, di mana sebuah akta yang dikenali sebagai Akta GST telah dimodelkan daripada undang-undang yang terdapat di dalam Procurement Policy Note United Kingdom PPN UK dan juga undang-undang GST New Zealand Oxford 2012. Oleh yang demikian, lembaga hasil dalam negeri Singapura bertindak sebagai salah sebuah ejen kerajaan Singapura dalam mentadbir, menilai dan menguatkuasakan pembayaran GST. Pengenalan kepada GST ini dilihat sebagai sebuah kaedah bagi menurunkan kadar cukai pendapatan secara peribadi dan korporat sambil mengekalkan asas pendapatan yang stabil bagi kerajaan. GST merupakan sebuah cukai yang tidak langsung dikenakan ke atas perbelanjaan dan kadar yang ditetapkan bagi GST di Singapura adalah sebanyak 7%. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Shah bin Muhammad Azli, nombor kad matrik 268751 daripada PJJ UUM Kuantan. Saya akan menerangkan definisi dan tujuan. GST merupakan satu penawaran sistem, iaitu satu sistem bersatu tunggal di mana beban cukai sama-sama dikongsi antara perkhidmatan dan industri perkilangan, sementara pada masa yang sama memperluaskan asas cukai. GST ialah cukai selepas jualan yang dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan. Ia telah dilaksanakan di lebih 160 negara di seluruh dunia. GST juga dikenali sebagai pajak tambahan nilai PPN atau VAT. Sambungan daripada definisi dan tujuan dapat membantu mengurangkan pengecualian cukai serta kesan kompaun, cukai piramid, kesan cukai, harga pemindahan dan peralihan nilai. GST juga mampu memastikan tahap kestabilan dia, di mana GST kurang terdedah dengan turun naik yang wujud dalam pasaran komoditi. Klasifikasi cukai. Terdapat 3 klasifikasi cukai, iaitu teknik cukai, asas cukai, struktur kadar bercukai. Yang pertama, teknik cukai. GST telah diperkenalkan pada 1 April 1944, di mana mulanya kadar dikenakan hanyalah sebanyak 3% dan kadar tersebut telah dikekalkan selama 9 tahun, memandangkan pihak kerajaan telah berjanji bahawa tidak akan mengubah kadar cukai tersebut sekurangnya 5 tahun. Yang kedua, asas cukai. Terdapat 5, iaitu cukai input, cukai output, bekalan berkadar standard, bekalan berkadar sifar dan bekalan yang dikecualikan. Dan yang terakhir, struktur kadar bercukai. Kadar GST yang ditetapkan adalah sebanyak 6% banding kadar GST iaitu 5%, 10% dan kadar spesifik bagi cukai jualan. Sementara cukai perkhidmatan adalah pada kadar 6% dan kadar spesifik. Kerajaan juga telah memperkenalkan threshold GST di mana peniaga tidak mencapai nilai jualan tahunan memperkenalkan bercukai RM500,000 tidak perlu mendaftar di bawah GST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikril Hakim bin Muhammad Kenali, nombor kad matrix 268706 dan saya daripada UUM Kuantan. Trend. GST akan mengenakan cukai pada setiap lapisan peringkat bekalan barangan dan perkhidmatan. Misalnya dari pengilang, manufacturer, pemborong, wholesaler, peruncit iaitu kedai, retailer, hinggalah pada pengguna, end customer. GST akan dikutip setiap kali transaksi berlaku dan penjual akan mengutip cukai daripada pembeli mengikut rantaian bekalan yang disebutkan tadi. Sejarah kadar cukai yang dikenakan. Idea melaksanakan GST ini mula dibincangkan pada tahun 2007 dan pada mulanya dijadualkan untuk dilaksanakan pada tahun 2009. Kemudiannya ditangguh atas sebab pilihan raya dan juga atas sebab kurangnya pemahaman tentang GST di kalangan rakyat. Kemudian, rang undang-undang GST dibaca di Parlimen buat kali pertama pada tahun 2009 dan dijadualkan dibaca atas kali kedua pada tahun 2010. Namun, ia ditangguhkan juga atas sebab-sebab yang sama. Akhirnya, dalam Belanjawan 2013,
Pelaksanaan GST mula diperkenalkan pada kadar 4% pada awalnya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Rico bin Matias, nombor metrik 268629. Saya akan sambung di bahagian 2, iaitu prinsip percukaian. Kadar cukai pendapatan income tax akan dikurangkan secara berperingkat, memberi kesan positif kepada pembayar cukai pendapatan di mana mereka akan ada lebih pendapatan boleh guna disposable income untuk dibelanja ataupun untuk disimpan. Terdapat 3 prinsip percukaian, yaitu pencapaian dari segi equity, kecekapan ekonomi dan keberkesanan pentadbiran cukai. Yang pertama, pencapaian dari segi equity. Sumber cukai pengguna baru diperlukan untuk meningkatkan kutipan hasil awam. Pendapatan minyak dan gas terus menjadi sumber pendapatan terbesar melalui tugas-tugas ekspor bentuk cukai tidak langsung, serta pendapatan bukan cukai seperti royalti dan hasil lain. Yang kedua adalah kecekapan ekonomi. Kerajaan telah menyatakan bahwa sistem percukaian yang cekap diperlukan untuk memastikan ekonomi tempatan dapat menghadapi tekanan. Asas cukai yang lebih kukuh di mana akan berlaku peningkatan dalam ekonomi tempatan dan juga pengukuhan pasaran equity dalam negara. Kutipan cukai yang stabil dapat membawa kepada kedudukan fiskal yang kukuh. Yang terakhir adalah keberkesanan pentadbiran cukai. Kerajaan mampu mensyaratkan untuk memperolehi kira-kira RM23.1 bilion. Pendapatan ini akan dijanah untuk menampung kos pembangunan negara sebanyak RM49.5 bilion yang akan disalurkan kepada pelabur infrastruktur. GST pula akan membantu dalam mencapai matlamat ekonomi dalam sesebuah negara. Okey, untuk kesimpulan, GST merupakan satu isu yang penting di Malaysia selepas pemasukan GST tahun lepas. Hal ini kerana GST dipercayai akan meningkatkan hasil cukai. Dalam memastikan kelancaran pelaksanaan GST, semua pihak mestilah bersedia sepenuhnya dan memberi komitmen yang tinggi. Masyarakat tidak hanya perlu bergantung dengan kerajaan semata-mata, di mana JKDM akan memastikan kejayaan GST dan tanggungjawab ini galas bagi memastikan kelancaran GST terutama terhadap perniagaan. GST dapat mengukuhkan ekonomi Malaysia dan meningkatkan kualiti hidup sesebuah masyarakat.